Yang ke-8, yang ialah sebab nak menghasilkan khusyuk di dalam solat itu. Yang ke-8 ialah as-salatu ila sitratin. Wad-dunuwu minha. Itu dia. Artinya semaya tu kita sembahyang. Makna kita semaya tu kena mengadap as-salatu ila. Semaya ila. Ila ni maknanya mengadap kepada sitrah. Sitrah ni asalnya penutup. Penutup dia panggil. Penutup. Wa emo tie pun tak apa. Tie kita mengadap kepada tiang. Itu dia. Supaya we ada garis. Jadi hati kita tak lomba sangat. Kalau kita pergi semaya tengah languh gitu, jadi kemungkinan orang lalu gapo semua teh. Terlalu lebih lagi kita pergi semaya di tempat laluan. Di tempat orang duk lalu. Jadi membawa kepada ganggu. Bila ganggu, demo ni lalu ganggu tu. Jadi ada. Maka itu tak jadi khusyuk kita semaya. Supaya jugalah biasa kita duk ceramah, duk berapa teh. Kita duk ceramah di atas pantas ko ikutlah. Lepas tu orang duk lalu teh. Mari sore beruh lalu kat depan tu. Jadi orang panggil tidak beradab. Tidak beradab dengan orang duk ceramah gapo tu. Maka tak leh. Jadi orang panggil semangat balik kita nak beroyak sana, jadi patah semangat. Berasa belah tak usah royak. Mula dia nak royak cerita tu, belah. Tu orang panggil hati tu mari berasa kok lain dah. Jadi mandak bahawa kita dak beroyak demo. Lalu depan seru serah, gi mari. Tu dia deh. Maka orang hak bukan ahli dia tak tahu, cuba tanya orang duk ceramah. Orang duk mengajar atas pantas ceramah di atas pantas saat itu. Bila lagu tu maka jadi semangat dia dipatah. Tu dia. Bila patah tu berasa biar berasa nak kelik gitu mo. Kita jauh dah, tapi apa panggil berasa nak kelik. Sebabnya hati saat jadi punah kira-kira. Tu cabik dia tak boleh. Dia tak boleh dah nak bercakap ke apa, dia tak boleh dah. Bila sebut kata orang mula a'udzubillah tu, dia kena diam segala-gala dah. Dengan suara lah, dengan tikah laku lah, dengan buat apa semua tak dibenarkan dah. Kecualinya campin. Tak ada arah. Tahu kata itu kata campin. Kalau tidak campin maka tak dibenarkan. Tu bahagia kita je baru. Kita dengan kita je, mana kita dengan puak kita. Tu beda lagu tu natijah. Hak dek royak ni kita dengan Allah. Jadi bila kita menghadapi Allah, maknanya kita kena beradab biar sungguhlah. Jangan buat langoh gitu. Mana we ada sitrah, we ada penutup di depan kita tu. Sakat teh walau dengan garis ke, walau dengan tie ke, walau dengan tukak ke, we ada depan kita tu. Bila kita nak semaya agak, mana kata garisan ada di tepi kita.
tukar duk depan kita. Tak apalah tia dinding. Tu ada gitu. Tu dia lah. Tu nak ayat katanya kita nak menghadapi Allah Ta'ala ni ya kena we khusyuk. Sebabnya nak menghasilkan usaha, nak menghasilkan khusyuk. Lepas tu dia bila di sini 33. Pagi ni sampai ke yang ke-7. Sebab bila kita nak takbir semaya tu kan, ya kena ada apa, ya kena ada tirai. Apa tak apa tirai. Duk tirai. Apa tirai? Tabir. Apa tak apa? Itu dia deh. Tirai tu mana tabir. Tabir ataupun tiang duk depan. Tabir duk depan. Garis tulis duk depan. Guris, garis, guris. Kita tulis perang. Jadi kalau orang lalu cuang tu dia tak boleh. Siapa ke boleh kita tegahnya. Allah tangi boleh masa kita duk semaya. Tiba-tibanya saudara kita lalu. Jadi dia tak tahu ke lagu mana, tak tahulah. Kemungkinan kita pergi semaya tepat orang duk lalu ke lagu mana. Kalau boleh kita tahan tangan dulu. Tahan gitu jangan lakah. Jangan lakah. Kesalahan besar bagi orang langkah orang semaya ni. Kesalahan besar bagi orang lakah orang semaya. Itu dia ni. Besar sangat. Sekiranya kalau mu tahu Nabi kata 40 mu tunggu lagi. 40 mu kena nanti lagi. Mu jangan degi lagi. Tunggu. Kalau 40 hari pun kena tunggu. 40 hari. 4 minit pun bahasa kena tunggu ni berasa lama dah. Sebab tu tak boleh. Tak boleh. Kita lakah gitu. Doi ti mai campin. Tak boleh. Kena tunggu dulu sekejap. Sebab demon ni duk menghadap Allah. Duk menghadapi Allah Ta'ala. Duk munajat dengan Allah. Kita gidak seli tu. Oi salah tentu dah tu. Maka tak boleh. Oleh itu cuba kita jaga. Maknanya kita nak semaya, pisah carilah. Pisah carilah, kita pisah menghadap kepada sitrah. Dinding, tia, gurit, garis dan sebagainya. Ikutlah. Ni orang panggil minal umur al-mufidah litahsilil khusyuk fis salat. Kena kepada al-ihtimam bis sitrah wal salatu ilaiha. Semaya kepadanya. Itu dia deh. Sebab ada riwayat Abu Daud. Itu dia dah. Jadi kalau kita duk semaya, dia mau mari nak lakah tu, mana dibenar kepada kita orang semaya tu, dibenar kita halo tangan gitu, sekat dulu, jangan kata. Kalau kata ya punah semaya pula. Malaikatnya ada orang tak semaya duk kat tepi-tepi tu, tolong royaklah. Hai, orang duk semaya tu, kemungkinan kita tak sedar kata dia mau duk semaya. Seperti dia mau semaya dalam nyatak, dalam duduk ke misalnya. Duk semaya tahiyat awal, duk semacam tahiyat akhir, kita lepas kata demo sudah dah. Apa dak demo tak ada sudah lagi. Demo semaya duduk. Itu dia dah. Sebab dia nak juga duduk iftirah ke, duduk tawarruk ke, mana kita nak juga kelakuan tu. Supaya mudah orang tergambar kata kita duduk semaya panggil. Duduk semaya dah. Kalau duduk sila tu, goliknya bukan kelakuan tu. Semaya bukan kelakuan sila walaupun boleh. Dia panggil tarabbu'an. Tarabbu' ni bersila. Bersila. Mana sila ni mana kita buat bulat tu. Kita sila lendik tu dia boleh. Cumanya kelakuan tu kurang baik. Kalau kita nak tengok tetap punggung tu dia kena sila. Dia kena bersila gitu. Baik. Maka tak ada kira sama ada duduk tawarruk ke, iftirash ke, sila ke, sah belaka. Supaya kita semaya duduk.
Bila kita semaya bila duduk, makna diberi pilih kelakuan tu ikut nak duduk. Sila boleh, macam mana tahiyat awal boleh, semacam mana tahiyat akhir boleh. Dibenarkan 2-3 kelakuan tu. Nak hunjur boleh, hunjur kaki hadap kiblat boleh. Tapi tak ada buat lah masa tu, masa ikhtiari tu tak ada buat lah. Tu dia sabit. Sabit macam mana orang dak tanya bila seorang mati, nak tak kok mana, dia mau tanya nak tak kok mana mayat dia tu. Banyaklah kelakuannya. Hak diamalnya, kita hunjur hadap kiblat kaki dia. Makna kita hunjur kaki dia tu hadap kiblat. Hunjur kaki hadap kiblat, lepas tu kepala tu hadap tenahai. Hunjur kaki hadap kiblat, kepala hadap tenahai, lapik sikit batal. lapik sikit batal dia tu. Batal mana kepala tu. Ambil kepala tu kita lapik batal. Tu dia lah, lapik batal tu makna kata nak meninggikan kepala sikit. Meninggikan kepala sikit, lepas tu rendah kaki sikit. Tu masa kita nak letak. Begitu juga kelakuan bagi orang semaya belai tidur. Semaya meletak. Saya meletak, orang panggil menetak. Saya panggil menetak. Dia kena hunjur kaki hadap jatuh. Hunjur hadap jatuh, lepas tu kepala dia tu kita lapik sikit. Tu kelakuan kita semaya ketika kita semaya ketika mana? Semaya ketika tidur. Semaya ketika tidur, lagi pula waktu kita letak mayat. Sudah daripada mayat tu habis nafas, habis nyawa ke. Kita buat macam itulah. Sebelum pada nak mandi, nak gapo tu kita tak gitu dulu. Tu dia ni. Dia kan dia orang tak biasa ni, dia nak buat tak boleh. Dia tak bisa cara dia lah, tak bisa nak tak biasa. Tu dia. Bila tak biasa nak buat tak boleh. Walaupun dia bisa, bahagian lain tu dia bisa. Tapi dia tak biasa buat, maka nak buat tak boleh. Nak buat tak boleh. Baiklah. Jadi nak royak katanya kelakuan duduk tu. Semaya duduk. Jadi hak kita nak di pagi ni nak mengadap. Nak mengadap kepada sitrah. Tu tempat kita nak sitrah tu. Wadunu minha. Tu tempat nak. Jadi mengadap kepada sitrah ni satu sebab nak menghasilkan khusyuk. Sebab tengok kalau orang nak pergi ada nak mengajar nak gapo, dia nak dalam bilik juga dah. Langoh gitu je tak sah juga. Sebab kita ni kalau dia mau jemput ceramah gapo tu nak dalam masjid tu. Luar tu kurang, langoh berdoa. Jadi bahasa pinpan berdoa di luar tu, nak di dalam tu boleh. Nak di dalam masjid tak. Kalau luar tu jadi berasa hati tu berasa tak khusyuk, berasa luah. Dia berasa tak ada dinding gana tahu. Jadi berasa nak dalam masjid, sebab dia mau tanya tu. Nak dalam masjid ke nak luar? Nak dalam. Nak dalam. Tu dia dah. Habis. Tu dia orang panggil habis lah. Tu nak royak kata salah satu daripadanya dah. Tu dia baik. So, tu so. Wa kapul basari amma wara'ah, dan menegahkan basar. Menegahkan basar, yakni menegahkan melihat. Amma wara'ah. Tu dia. Jadi dengan sebab ada sitrah tu dia panggil boleh menegah. Tu dia. Boleh menegah banyak perkara tu. Kalau tak ada dia, makna kemungkinan kita nampak.
Kalau tak ada dinding, ya kita nampak lepas lek sana ni, lepas mata kita ni, ya liar sangat hala kok tu. Nampak gai, nampak lek sana ni, nampak lek sana pada tier ni, nampak lek sana pada dinding ni, lek sana pada tabir ni, nampak lek sana ni. Maka jadi luah. Itu dia deh. Ia berlaku juga zaman dulu zaman dulu juga adalah zaman sahabat gitulah berlakunya semaya hitam rata gitu. Itu dia deh. Hitam rata gitu turun ayat ni. Itu dia. Muka ya baru duk belajar zaman tu baru duduk belajar duk belajar semaya. Belum pada tu ya tak ada. Belum pada tu sekadar sikit-sikit gitu je semaya 5 ni tak ada, ya baru ada malam Isra' tu je barunya pojik 50 dekat 5 tu. Belum tak ada 50 macam ni. Tak ada 5 waktu macam ni, tak ada. Tu macam-macam. Tidur apa macam-macam. Lengok dalam semaya dia hitam rata, lengok. Tu asal ke turun ayat mari. Royak kata kalau bertuahlah orang yang khusyuk. Hadis kata kalau sekira hati tu khusyuklah anggotanya. Kalau hati tu khusyuklah anggotanya. Pas kena hidup luh-liyah gitu. Nampak. Jadi maknanya bila tabir tu tak ada, dia nampak lek sana. Dia nampak lek sana tabir tu. Kalau kita serah dengan tabir tu, tak apa. Itu dia deh. Sebab tu bila kita nak semaya, pisah pung di dinding, pung di tabir. Pas tempat labarnya orang tak lakah. Orang tak lakah. Bila orang lakah, emonya salah lek kita, emo salah lek demo. Lah kalau kita pergi semaya di tempat orang duk lalu tengah jalan orang, kita pergi bak situ orang lakah. Orang lakah tu je salah lek kita. Sebab apa? Sebab kita pergi semaya tempat orang duk lalu. Demo tu demo kena lalu kok tu sebab jalan dia. Demo tak salah, kita tu salah. Satu masalah. Emonya salah lek demo, lek kita tak salah. Jadi ala kulihannya salah tu nak ada. Kalau tak ada ambil sitrah, tak ada ambil dinding, tak ada ambil tier, tak ada ambil sejadah. Kalau sekadar sejadah pun tak apalah. Jadi lah kek 3 stor tu, kek kita lagi tu ambil di tumit kita 3 stor. Tu duk kek kita lagi. Orang nak lakah celah tu haram tu. Tu dia ni. Sebab kalau kita qada hajat qada hajat hadap belak, kalau dinding dengan kita tu lebih pada 3 stor tak boleh. Sebab apa? Sebab jihad kebelak ni jihad lebih, jihad bolak, jihad melia di sisi agama. Jihad lebih kebelak. Itu dia. Bila jihad lebih mengadap kebelak pun tak boleh. Berak kita kecil kita. Belakang kebelak tak boleh. Haram tu. Itulah tempat qada hajat. Tempat qada hajat pun dia kena tafsir lagu ni. Kalau tempat qada hajat tu pergi luah doa, ambil di kepala jambe tu dengan dinding tu 5 stor. Tak boleh. Bila tak boleh kita pergi menghadap ke belak, tak boleh. Orang panggil ke apa? Orang panggil apa dia panggil? Jauh. Jauh. Itu dia. Ya kira habis weh. Pas dinding tu pula. Jangan kurang daripada 20 hasta. Dinding jambe kita jangan kurang dari 20 hasta. Mana 1 hasta kita bagi 3 ambil 2 gig. Tapi roleknya dinding tu dia tinggilah. Kalau dinding tu tinggi tapi kita jauh dengan kepala jambe, tak sah juga. Kena dah demo buat bilik air spek tu. Bila lagi pam minyak spek ya. Nak musim pun spek sangat dah. Jadi baik spek lah pada luah. Malaikat kita letak pada jambe tu hulu hilir tempat kita sini. Hulu hilir hulu. Tak apa. Nak mengadap pada hulu pun boleh.
Hilir pun boleh. Jangan menghadap ke kiblat waktu kita qada hajat. Sebab orang cermat walaupun dah jambai pun dia tak hadap kiblat. Sebab jihad melia. Sampai waktu kita nak tak kepala jambai tu kena menghalusi kiblat. Jangan sekali menghadapi kepada kiblat. Sebab jihad yang melia, jihad yang baik. Tak ada dah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu dia. Allah Ta'ala kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hendak hadap olehmu. Wajhaka, muka akau. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Akan pihak masjid haram. Muhaddaklah kepada jihad masjid haram. Muka kamu tu. Hei Muhammad. Tu mana jihad melia. Tapi kita ni dia panggil hidup cakap hadap jatuh. Bila nak semaya tu hadap jatuh. Bukan jatuh kiblat. Walaupun diakad kiblat pun dia kena hadap kat tu juga. Dia panggil hadap kiblat. Kaabah akhir misal kata diakad, dihilal, diakad ke, kita semaya kena hadap kat tu juga. Hadap kepada kiblat dia panggil. Kalau matahari naik balik jatuh pun kena hadap lek tu juga. Naik lek tu turun lek ni misalnya. Kena hadap kepada kiblat juga, bukan hadap jatuh. Tapi dalam bahasa kita panggil hadap jatuh. Apa kita gidak tanya orang, jatuh li ana weh? Kalau tanya lagu tu mana orang kena tanya dia faham tu. Kata demo ni dia kurang lagi tu. Kurang faham bagi dia kiblat. Sebab dia tanya hadap jatuh. Jatuh li ana weh? Supaya kita pergi tempat demo ke dia musim sekaligus. Dia musim kiblat. Jatuh li ana weh? Ai wasa bengau weh. Wasa peni weh. Jatuh li ana ni? Lek ni. Kena tanya gini, tanya kiblat balik mana? Bukan jatuh balik mana. Tapi orang yang kena tanya dia faham dah. Bila tanya kata jatuh lek mana? Dia tanya kiblat dah tu. Sebenarnya kena tanya kiblat sebelah mana ni? Sebelah ni kiblat. Mana kita hafal sejadah hadap kiblat. Itu dia deh. Tak usah tanya jatuh lah. Kalau tanya jatuh tu mana orang dengar tu jadi kurang fiqh tu. Orang dengar kata demo ni kurang fiqh. Sebab dia tanya balik jatuh. Makna bukan hadap kepada jatuh. Hadap kepada kiblat. Sebab orang dek balik sana kena hadap kat ni. Orang ada lihat sana, orang sana Mekah ni kena hadap kat ni pula. Tenahai pula. Orang panggil bukan hadap jatuh. Mana kena pusing wi hadap kiblat. Kalau dia mau duduk sana pun kena hadap kiblat juga. Itu dia deh. Inilah orang panggil setengah daripada sabab nak menghasilkan khusyuk, iaitulah kena menghadap kepada sitra. Baik. Lalu kata dia sepeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Iza shalla ahadukum. Itu dia. Apabila semaya seorang kamu, bila nak semaya seorang kamu, iza shalla, ni iza arada ahadukumus salata. Mana gitu? Bila seorang kamu tu nak semaya, itulah supaya Tuhan kata iza kumtum ila salah faghsilu. Ayat tu bila iza kumtum, bila kamu berdiri kepada semaya, maka hendaklah basuh muka. Mana kena semaya dulu lagi dia. Ya ayyuhalladzina amanu iza kumtum ila salah, bila bangun kamu kepada semaya, faghsilu, maka hendak basuh kamu akan muka kamu. Mana kena semaya dulu kan, baru basuh muka gitu. Tak, wakilnya
Wakilnya bila nak semaya. Bila kamu tu nak semaya, fagsilu, maka hendak basuhlah. Bukan semaya dulu, lepas tu baru basuh. Bukan gitu. Bila kamu nak semaya, maka hendak basuhlah. Ni pun tu. Iza salla, ni iza aradta, ataupun iza aradtum as-salata, bila pun nak semaya. Lepas tu mu tak ada duduk di tepi dinding dak, di tepi sitrah dak, cia dak. Fal yusalli ila sitrah. Itu dia dia. So satu hadis katanya, iza shalla ahadukum ila sitrah falyadnu minha. Maka suruh kita hampir daripada sitrah. Semaya itu menghadap kepada sitrah. So dekat daripada sitrah pula. Dia tubik dua tu, dia tubik dua hukum tubik itu. Satu, menghadap kepada sitrah, satu. Yang keduanya hampir kepada sitrah, dekat. Mana kata tumit kita dengan dinding tu jangan jangan lebih pada 3 stok. Tu dia deh. Balik kurang tu tak apa lagi, lebih. Dia kalau kurang sangat pun dia nak rokok, nak sujud tak sedap, nak tapai di dinding tu. Kita agak tengoklah, maknanya di tumit kita dengan dinding tu jaraknya lebih kurang 3 stok. Jarak di antara tumit dengan dinding lebih kurang 3 hasta. Makna kata bos dak kita nak sujud lah tu. Nak sujud, nak gapo tu rasa sedap. Tak sampai tak gapo lah. Tu tu orang panggil cara kita nak menghasi, nak gapo saat ni tu. Tu dia. Hatta la yaqta'a as-syaitanu alaihi salatahu. Hingga syaitan tak boleh memutus atas seorang tu akan semayanya. Jadi kalau kita sengih jauh tu peluang bagi syaitan pula. Kok tu pula dah. Kalau kita sengih jauh, mana kita dengan dinding tu sengih jauh. Bila sengih jauh, mana syaitan ambil peluang pula dah. Sabit tu dalam sah kita letak sabit dengan kowik ke apa saja, tak boleh lah kita sengih tu. Lah ni dia tak ada arah lah jadi undai pesen ni. Undai pesen kena cerai. Ada arah. Pada asal kalau kita duduk tak rapat tu pun dia tak boleh dah. Sebab dia panggil sunat merapatkan sah, sunat perapat sah, sunat memenuhkan sah, betul sah, penuh sah, rapat sah. Rapat sah tu mana kita perapat tubuh kita tu, bau tu. Lepas tu betul sah, maknanya tumit sebelah belakang tu. Tumit kita kena betul tumit. Sebab apa tu? Nak jaga syaitan. Kalau kita tak rapat, syaitan ambil peluang. Dia ambil peluang, dia duduk nanti ikut celah-celah tu. Nabi sebut serupa macam anak kambing. Nanti nak khosak kita, dia duduk ikut celah-celah kita dengan kita dah. Kita dengan puak kita dah duduk celah tu kan. Sebab dia suruh kita perapat tu. Dia ada dianya imam tu lah ahakku bil iqamah. Makna kita nak qomat, nak qomat dia kena koho dulu, dia kena kamsang daripada imam. Sebab Nabi kata wal imam ahakku bil iqamah. Imam lebih sebenar dengan qomat. Bukan mana imam qomat tu tak. Hak qomat tu bila kau ikutlah. Tu imam lah. Mana yang baik, orang mana baik, orang itulah qomat. Tu dia tu imam lah. Makna nak qomat ia kena dengar kamsang daripada imam dulu, sebab ia kena betul, kena gapo teh. Tu dia dah supaya orang Arab dak buat comel lah. Dia jalan tengok. Tu dia. Betul kalau dak nyatak apa cara nyatak? Ya betul cara nyatak tu. Tu dia dia. Sebabnya dalam mazhab kita Syafi'i ni
Ya kita bangun betul. Betul. Qad qamatis salah. Mula kita duduk lagi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita duduk lagi. Mazhab kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Duduk lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Duduk lagi. Betul. Hayya ala salah. Tak apa lagi. Qad qamatis salah. Kita bangun kita. Bangun tu kita betul dah. Kita betul siap dah. Kita bangun betul kita. Lepas tu kita betul lah sikit-sikit lagi ada belok ada apa tu. Bagi orang yang buat lagu tu, bagi orang-orang yang bangun dulu. Tadi ya situ ya ada khilaf. Bangun dulu, betul dulu, tu penuh dulu Mana email lah duk sang rapat-rapat sikit. Sah depan tu Abdullah betul sikit, Abdullah undur sikit, Muhammad naik sikit, lepas tu perapat sikit, lepas tu tu. Lah na wilayah belakang tu. Lek belakang tu. Siap boleh qomat. Baru qomat. Ada buat macam tu. Ada buat macam tak ada. Jadi banyak tujuan nak betul. Tujuan kita nak betul kisah. Hak sebenarnya tadi hak sebenarnya orang panggil membetulkan sah saat itu, nak membetul hati itulah. Tu dia deh, nak membetul hati ke hati itulah. Sebab ulama kata hikmah syarak suruh kita membetulkan sah ni, hikmahnya nak membetulkan hati. Tu hikmah besarnya nak membetulkan hati buat kita ni lah. Kalau boleh kita membetulkan sah, boleh kita membetulkan hati. Tu dia dah. Dia payah tu. Ya kalau nak betul sah tak boleh, hati panggil lebih payah. Lebih upasak. Kita nak membetulkan hati ke hati ni lebih payah. Kalau kita nak betul sah tidak boleh. Tapi insya-Allah kalau kita boleh membetulkan sah, insya-Allah satu hari boleh kita membetulkan hati. Sebab hati duduk di dalam. Hati ni duduk sebelah dalam. Pas nak betul hak sedalam, hak sebelah dalam ni bukan mudah. Pas tu cara nak betul dulu, kena perak dengan hak luar dulu. Perak dengan sebab luar dulu. Sabit ya kita nak baiki hati kita ni, ya kena baiki luar dulu. Nak buat gana kita, orang cemas kita, orang karuk ni, pisah-pisah luar dulu, pisah cakap betul dulu patah hati je kau kita kau betul. Dia payah. Ya payah sekali sungguh. Tu dia deh nak bagi mudah payah. Sabit tu. Di situlah. Di situlah maknanya boleh kita ambil tahu di pagi ni kata bila semaya seorang kamu kepada sitrah mungkin hampir daripada sitrah hingga tidak memutus oleh syaitan akan semayanya. Syaitan nak memutus tak boleh dekat kita dengan sitrah. Desuk tak ada arah ambil pedai tak apa, kita bawa pedai ke dulu ya orang zaman je bawa pedai, kita lah ni pedai ambil pedai kabin tak depan boleh. Ambil pedai zaman tak depan boleh, pedai kabin boleh, ambil cak boleh. Maksud Nabi ada benda ya. Itu setengah daripada sunat dan sunnah. Dan sunnah dah. Ya kalau kita semaya dalam masjid sore tu, kita ambil sejadah tak apa. Kita sapa sejadah ke. Lepas tu kita ambil sol lagi, kita tak di depan kita tu. Sebagai wak garis. Padahal sejadah tu pun dia tak apa dah. Dia tak apa dah sebab kita sujud tak sejadah. Maknanya panjang sejadah tu pun dia tak apa dah. Sebab sejadah tu kita jejak tak sejadah. Mana hujung sejadah saat itu dia rapat dengan muka kita dah. Mana kita nak sujud tu kena atas sejadah dah. Mana panjang juga sejadah orang buat lah ni tu. Kita jejak atas sejadah, muka kita nak sujud tu dia di atas sejadah. Mana panjang jugalah tu. Sejadah tu panjang juga maknanya. Itulah tak apa dah tu.
Jak tengok deh, kena dek royak, kena dek berah hukum tu dia. Habis kat tu dak. Itulah nak menegahkan daripada dan menegah mereka yang lalu dengan di HP-nya. Jadi orang-orang hak tahu dah dia tak lalu lah moga kawin dak semaya. Lalu ke juga salah dalam orang tunya. Tu dia kita tak dengan berapa dengan sitrah, tak dengan sejadah. Tu dia. Sabit dalam fiqh dia bahas. Kalau orang mari letak sejadah di tempat tu, kita nak ambil tak boleh tu. Misalnya tak dengan sejadah je tubik gila dia ada hajat ke misalnya, makna kita nak ambil bekas dia tak boleh sebab dia mari duduk dah. Dia pun letak sejadah dah. Sejik tu bukan hak kita, bukan hak dia. Hak ramai, hak tengah. Maka bila dia pergi duduk bak dah tu, seolahnya hak dia. Kita nak pergi ambil, nak pergi yid ambil tak boleh. Kena duduk situ. Malaikat kita zain kata tuai tak mari. Tak apa. Kelik perak dia mengata sikit perut boleh tak mari dah. Kita naik duduk tempat dia. Adab kita dengan orang ambil tempat di dalam masjid. Tu adab. Ya adab dia banyak, adab dia puluh-puluh perkara dalam masjid ni. Maka bila orang ambil sejadah tak situ tu, jadi menepati hak dia. Kita nak pergi ganggu tak boleh dah lah. Besar juga bab sejadah ni pun. Cuma gini, cuma kita beki sejadah tu. Sejadah tu kita beki jangan ada luat lai. Hak tu tak comel. Ada gambar ada dengan berapa? Dengan luat. Lepas tu lai dia, lai tu, lai ni. Tu dia deh. Lai tu mana? Tu dia dah. Lai lagu mana? Ya di sejadah ni orang buat sejadah tu dia nak jual. Bila dia nak jual, dia kena mengelak. Dia kena tahsin, kena mengelak sejadah tu ke. Buat gini, buat gitu, bubuh gitu, bubuh gini. Nak comel lah sejadah tu. Padahalnya dia tak begitu. Syarak dia bukan begitu. Dia nak hak putih tu je boleh. Sabit tu gini sabit kalau boleh lah orang ada sejadah tu hak ada biru, ada merah, ada sinar bana ke apa tu, dia kadang-kadang melalai ke orang boleh ada. Katakanlah dengan sebab dengan kita tak apa, sebab kita tuai misalnya tak lalai dengan orang pula. Sebab orang tepi tu dua. Jadi makna kata tu dia dah. Dia. Maknanya orang di tepi kita tu. Orang di tepi kita saat ni tu ya ada. Orang tepi kiri kita ada. Tu dia. Maknanya orang tepi pun ada, tepi kanan ada, tepi kiri pun ada. Tu. Orang tepi kiri tengok sejadah kita. Bila sejadah kita jadi korang ke apa semua, orang tepi tengok melalaikan. Orang tepi kiri tengok melalaikan. Pas kita tak apa, kita tuai tak melalaikan. Tak boleh juga. Makna kita pergi buat sabak bagi orang tepi lalai. Orang tepi kiri lalai. Orang tepi kanan lalai. Tak boleh juga. Payah juga. Sabit tu cara nak ukar kita buat lagu mana? Boleh sejadah kita buat sarung. Kita beli sejadah hak besar sikit tu deh. Kita buat sarung. Buat sarung tu kita buat putih. Buat hak putih di jadah kita. Maknanya bila hak putih tu je tak ada. Di mana orang tengok boleh nampak putih. Orang tengok. Pas kita sendiri pun nampak putih. Sebab tak ada jalur dah. Jalur atas, jalur bawah tak ada. Putih jelepak. Bahasa kampung kita panggil putih jelepak. Tu dia. Habis. Jadi dah. Habis takat tu. Tu nak royak kata. Banyak perkara. Kena kita cari betul masuk. Tu. Nak hasil ni. Allah payah deh. Sabit tu hai kata aflaha pun qad aflaha. Nak dapat aflaha tu payah.
Kita boleh duduk sini. Kita duduk di al-mu'minun. Cerita kita. Qad aflahal mu'minun. Duduk situ kita. Lepas tu alif belakang ni kurang dah kita. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Sebab Tuhan kata pi. Ya pi ni payah allazina hum fi salatihim, di dalam semaya. Payah di dalam ni payah. Itu dia deh. Mana naknya fi salatihim khashi'un. Sabit terbit hukum dua gitu. Terbit hukum kata wajib ke sunat khusyuk ni. Al khusyuk ni wajib ke sunat khusyuk. Terbit dua mari. Ada mengatakan sunat, ada mengatakan wajib. Tengok bila kita bila rukun 13 ada ke tak rukun 13 ni khusyuk? Tak ada. Tapi kita kebanyakan dalam mazhab kita Syafi'i sunat, tak ada wajib kali khusyuk. Tapi walaupun sunat tapi besar, hampir wajib. Sebab Tuhan kata aqimis solata li zikri. Hikmat bagi aqimis solah li zikri, mengingati akan daku. Aqimis solata li zikri. Allah Ta'ala kata dirikan olehmu akan semaya. Mana mu kena semaya tu kerana hikmatnya mengingatikan daku. Bila tidak ada khusyuk, golek tak ingat. Kadang kita ingat, lepas tu ingat dengan hati, sebut dengan lidah. Tu kaedah dalam bahasa kita. Bila kata sebut ai bil lisan, bila kata ingat ai bil qalbi, ingat ai dengan hati, sebut dengan lidah. Sebab orang kita tak kecek, demo tak ada kelik lama dah ke kono, ke rumah kono gana weh. Orang dak sebut demo weh. Pia orang tu 2, 3, 4 orang juga ada sebut demo tu. Tu dia. Tu dia. Lepas tu orang tu pula dia sebut dah, dia royak kata dak ingat kemung. Tengok dia. Jadi sebut tu dengan lidah. Dia royak kata dak ingat ke demo misalnya. Dah demo tak ada kelik lama, kelik pas dah demo bini hari tu tak ada kelik-kelik. Dalam 10 tahun dah pun tak ada kelik demo ni. Orang ingat demo, mana hati mereka ingat. Pas mulut mereka tak sebut. Jadi mana sebut ai bil lidah bil lisan, ingat ai bil qalbi. Maka dua ni nak berlaku ni. Supaya kita sebut ke Allah Ta'ala. Jangan sebut lidah, hati lalai. Tak sih. Walaupun pala tu katanya ada, tapi tak sombun lah. Sebut dengan lidah tapi hati lalai. Boleh ke tak pahala? Tu dia deh. Boleh ke tak pahala? Boleh boleh pun tak pernah lah, moga tak ingat. Supaya kata duk mimpi gitu seolahnya. Sebut dengan lidah tapi hati lalai. Tak sih. Tapi kalau hati tu ingat, tak sebut lidah pun dia boleh. Dia panggil zikir khafi. Nabi katanya zikir khafi lebih daripada zikir hak tidak khafi. Apa zikir khafi? Makna kita sembunyikan lafaz zikir. Subhanallah, mulut tak ada bunyi tapi hati duk bilal. Hati duk baca, panggil baca dengan hati. Hati duk baca. Hati duk baca. Mulut tak ada baca. Dia panggil zikir hati. Itu lebih daripada zikir lidah. Sebab apa? Sebab bila kata zikir lidah, emonya ada orang dengar. Itu dia. Lepas tu bila orang dengar, dia mula mari benda-benda. Dia syaitan dia cari tempat lekak gitu. Dia nak potong situ. Bila kita dengar, orang dengar, kita ada berzikir subhanallah, mulut lidah kita. Alhamdulillah masalan, Allahu akbar. Makna kita berzikir derah. Bila berzikir tu derah, orang dengar. Lepas tu bila orang dengar, dia mari perasaan. Mari begitu, mari begini tu dia panggil apa tu? Panggil haru syaitan tu. Supaya dia tekan dalam hati kita supaya mung ni
Ingatlah orang hak buat semacam ni dia tak ada orang lain malaikat mung je. Ya mari dah lah. Ya mari. Cicir je mari dah. Sebab tu zikir hati lebih daripada zikir hak luar ni. Bagi orang tu. Orang-orang pula. Tu dia. Kadang-kadang bagi orang ni lebih hak zikir dia. Sebab apa? Dia tak mengatuk. Lepas tu boleh orang tupai. Nak menggalakkan orang supaya kita sebagai guru sudah semaya tu gap zikir subhanallah. Nak memperdengar kepada orang belakang. Kalau kita duduk senyap cara kita, jenerah habis murid belakang. Tujuan kita nak taklim kepada murid. Dan tazkir kepada murid. Lagu tu afdal kita berzikir dia. Payah lagu tu. Sebab jangan buat so gitu. Ya hukum ni dia sungguh. Dia kada atas benda so je belah. Hukum atas benda ni tu boleh pun dia, tak boleh pun dia. Tapi ketika lain. Boleh ai. Ketika lain. Waktan tak boleh ai. Waktan akhara. Dia kena cuma dia. Habis kat tu dah. Itulah makna katanya. Tubik natijah dah lah. Katanya kita ni bila kita nak semaya kena mengadap kepada sitrah dan kena hapi daripada sitrah 2 kali suruh. Ada 2 kali suruh. Satunya hendak semaya ila fal yusalli ila. Mengadap kepada sitrah wal yadnu minha. Jangan sengaja jauh. Sekadar 3 stor tu pun dia banyak dah. Di antara tumik kita dengan dinding, tumik kita dengan sejadah, tumik kita dengan tier. Itu dia. Halah ni orang panggil sunat je. Sunat je supaya ayat semualah. Sunat je. Kata je tu ingat molek sunat je, tapi sunnah tu besar. Mana gitu. Sunat je ke. Bunyi tak besar, tapi sunnah. Supaya dosa kecil itulah. Dia mau kata dosa kecil ya ke. Tengok kepada wanita sekali, 2 kali tu dosa kecil. Dosa tu kecil lah. Tapi adil tu besar. Bila mengikut adluhu, besar. Walau dosa kecil pun. Kalau Allah nak berjalan ke undang adil, dosa kecil pun kena seksa. Pas kena seksa, kena masuk neraka. Jadi besar juga walaupun kecil kena masuk neraka. Pakai cicim mah suta ya dalam sejil lebih kurang ya. Dosa kecil tu. Tapi tilik kepada adil Allah besar. Dosa besar. Tapi tilik kepada ampun dan maaf daripada Allah. Walaupun besar nisbah dengan dia tak besar. Apa tak besar? Walaupun besar tapi Allah ampun. Dia maaf hak kita kerja dosa besar. Walaupun besar. Jadi satu segi halus iktibar dengan ampun dan maaf. Sebab Allah ni Rahim. Allah ni Ghafur. Bila ada sifat tu Halim lagi. Ghafur, Rahim, Halim. Itu dia. Jadi banyak kata tu. Ghafurnya satu. Halim lagi. Lembut. Lemah, lembut. Ampun. Ghafur sangat mengampun. Al-Ghafur Ar-Rahim. Al-Halim. Bila ada sifat ni, walau hak besar pun dia halus. Tapi hak halus tilik kepada adik besar. Sebab di sisi setengah-setengah dia tak ada beza, dia tak ada bagi dosa ni dosa besar, dosa ni dosa kecil, dia tak ada bagi. Sebab apa? Tilik kepada derhaka besar. Walaupun kita buat dosa kecil, tapi pada hakikat derhaka kepada Tuhan, derhaka ke Allah. Bila derhaka tak ada kecil, dia panggil jahat lah. Itu dia dia. Bila jahat tak dipanggil karuk lah kita. Tak panggil kecil lah dia derhaka kan. Ni bagi orang ni, bagi orang ni. Bagi tok fiqh kita je belah. Kalau ada had, dia panggil kabaid. Dosa panggil bagi 2. Ada az-zambu zamban. Dosa ni 2. Satunya shaghair. 2nya
kabaid. Ada dosa hak saraid, ada dosa kecil. Ada dosa hak kabaid. Hak kena rejam, hak kena had, hak kena kerak. Itu dosa besar. Hak makan amal leh, itu dosa besar. Semacam mana hasad, dosa besar. Sebab dia makan amal leh, memutuskan amal leh, makan amal leh, itu dosa besar. Itu dia dia. Ada dosa kecil mana? Pakai cincin mah suta. Tengok kepada perempuan sekali dua kali. Mana gitu? Dosa kecil. Jadi ala kulihannya tengok tepatlah. Tepat ni dia kata besar, tepat ni dia kata tak besar. Ikut dia. Jadi bagi orang ahli sufi, bagi orang nak baiki hati ke apa semua sekali tu, dia tak ada beza dah. Dia tak ada bagi dah. Besar luh pakai mana besar belaka. Sebabnya tiap kesalahan membawa kepada diraka ke Allah besar. Jadi tak sesuai lah kita sebagai hamba ni. Do'ih lagi, hamba lagi, lepas lagi dia diraka ke tuai pula dah. Oh Allah, makan hak dia, minum pun hak dia, oksigen pun hak dia, masa pun hak dia, sehat pun hak dia. Tu dia luar masa pun guna hak dia. Lepas tu pulaknya dia apa? 2 3 ilmu pun hak dia, gitu, rezeki pun hak dia. Lepas tu makan diraka ke dia. Besar kan ni. Tak ada dosa kecil dah bagi orang-orang ni. Oleh orang-orang ahli sufi dia tak bagi dah dosa apa dia besar mata dah. Itu dia dia. Jadilah untuk di pagi ni dah mudah-mudahan kita boleh sebarlah, boleh sebar, boleh share kepada orang-orang yang hak belum lagi dapat tahu tu deh. Insya-Allah supaya dia tahu gantik, supaya dia dapat sebar gantik, dapat buat amal gantik. Sebabnya tidak ada yang baik melainkannya kita dapat semaya dengan khusyuk. Inilah benda-benda yang akan disoal mula-mula sekali. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Ni mula-mula hak kena soal ni. Sebab tu kena periksa, kena halusi ni. Supaya orang mari nak periksa je. Orang mari nak pesak ke apa, ikutlah. Soco nak mari ke apa tu ke, duk buat siap apa ke main dia. Sempurna ke ekasan tu, ekasan ni buat apa ni? Orang nak pesak. Orang ya. Tu dia. Ni Allah. Pas kita nak hadiah kepada Allah. Sabit itulah. Sabit tu kita ni sudah pada semaya. Ada astaghfirullah. Kira mari belaga tu. Belaga kan orang tak semaya lah. Astaghfirullahal azim. Ya kena orang tak semaya baru berguna sampah. Kita hak semaya astaghfirullah. Belik weh. Belik ke apa? Tengok. Astaghfirullahal azim. Mana kita minta ampun. Atlubul maghfirata minallah. Mana aku minta ampun dari Allah. Minta ampun apa kita semaya Tuhan ampun dah. Masa kita dak semaya dosa-dosa ke apa ya tak ke atas kepala ke. Bila kita rokok habis. Bila kita sujud habis. Apa? Sudah pada semaya astaghfiru ke mana? Ya kena ya munasabahnya sudah menengok raya kulit. Baru astaghfirullah. Sudah daripada mengupak astaghfirullah. Sudah berzina astaghfirullah. Ya sudah semaya astaghfirullah. Buat apa? Muskil juga ahli-ahli. Itu dia deh. Muskil juga halu-halu. Itu dia ada. Sebab apa? Sebabnya kita dah buat kerja baik. Semaya ni baik. Suyaklah semaya ni. Itu dia deh. Dia mau kata jahat-jahat apa semaya weh. Jadi baiklah betul semaya tu. Bila kita kena kata astaghfirullah, sebabnya jawabnya sebab semaya kita tak semacam mana dia panggil, tak stabil mana. Kadang-kadang tu semaya tapi tidak menegah fahsyat. Wal munkar duk buat fahsyat. Dia cari peluang munkar duk jadi buat. Tuanya semaya tapi fahsyat pergi buat, munkar duk buat.
Jadi makna kata semaya kita tidak ada berkualiti lagi, tak berkualitas semaya kita tu. Sebab tu dia panggil ada kesalahan dalam semaya kita. Tu dialah, bila ada kesalahan dalam semaya kita, sudah pada semaya kena kata astaghfirullahal azim, sebab kesalahan kita ada dalam semaya. Bagi orang tak semaya, dia salah betul tak semaya. Kita ni salah dalam semaya. Sebab tu saya kata allazina hum fi salatihim khashi'un. Pas kita tak khashi'una fi salatihim. Salahlah kita. Bila tidak ada khusyuk dalam semaya, arti rupa salah. Walaupun kita semaya, tapi tidak khusyuk. Tidak khusyuk dalam semaya, makna salah. Sebab khusyuk dituntut. Tu dia deh. Tu dia. Tu dia. Lagu tu lah. Baik. Allah hebat sekali deh. Tu dia. Lagu tu lah deh. Cukuplah untuk pagi ni dah, kita bagi masa sikit. Ada saudara kita mari dah. Mari dah lah. Dia sapa dah lah. Pria ni sapa dah. Pria ni sapa dah. Kita bagi masa sikit-sikit dah. Waalaikumsalam. Kita jawab salam dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak saya tanya ni? Kebanyakan di masjid-masjid rumah kita, di dalam tanda bekas air dalam bersama ataupun rendah pada tempat letak kaki bekas air tu lah. Apa lebih atau rendah pada tempat letak kaki kepala jambil tu. Bekas air tu lebih molek di apa tu, di pom minyak lagi, di pam minyak di pam minyak apa letak tempat letak kaki bekas air lebih molek di pam minyak lagi. Bagaimana kau? Kebanyakan di masjid-masjid rumah-rumah kita ni lah, masjid rumah kita ni dalam tandas tu bekas air tu sama bersamaan ataupun rendah pada tempat letak kaki. Tempat letak kepala jambil tu tinggi, bekas air tu rendah. Bekas air lebih molek di pam minyak lagi. Maknanya molek di pam minyak lagi. Gitu. Molek di pam minyak lagi. Itu dia. Mana tempat jambil ke bilik air tu molek di pam minyak. Gitu. Bagaimana? Dia tempat kita naknya tak ada kira lah. Sama ada di masjid. Kalau kita adu dengan pam minyak tu, mana molek di pam minyak sungguh. Bilik air dia bersih sebab dia gaji molek kan. Dengan pam minyak tu sebab rolik kita dak masuk di pam minyak ni bersih. Belagi pam hop besar juga ada. Baik kata pototo tak pototo hop besar tu, rolik kita pergi sapi kita masuk tu berasa tak ada gerung manalah. Sebab duk sultan je. Orang mari dah. Mari orang dia gaji kau. Hak di masjid ni wallahu alam lah, kita pun tak ada mendalami hak di masjid setara mana tu, siap setara mana gaji ke apa semua sekali tu. Kalau hak di pam minyak ni rolik lah, cuci sungguh. Kenalah hak natri kata tu. Tu dia dia. Lebih molek di pam minyak lagi. Tu dia dia. Pam minyak ni ada tempat hak tinggi, ada hak rendah pun ada. Kalau bak hong nam tu dia napa nak comel di pam minyak sungguh. Sebab dia gaji kau dah. Dia gaji kau. Halo, cara halo. Tapi kalau pam minyak besar tu hak tu cerak. Jaranglah kita pergi masuk pam minyak besar tu jadi ada najis ke apa tu jarang. Rolik kita dek temunya bersih. Bersih dengan bersih di hak besar. Tempat hak nak tanyanya. Jadi tempat kepala jambil lagi sama dengan apa? Dengan kolah halus dia. Tempat bekas nak pernah isi air tu lah. Tu dia dia. Sama bersama air ataupun lebih rendah pada tempat letak kaki. Tu dia dia. Kalau hak lebih rendah tu juga hebat lagi lah, mana air mengecik mudah sangatlah. Tu kalau pergi nampak lagu tu ke jangan.
Ginapah kita mengecik. Lepas tu kolah dia siapa kedak, teluh kedak, dua kolah. Teluh kedak, 12 ting. Tak ada biasa ada bila kita pun. Ya adalah kolah ni ada halus. Kolah ni ada besar. Tu dia deh. Ada besar kolah. Kolah jambe, kolah bilik air tu. Pas kalau dua kolah, kalau air tu dua kolah. Kadang-kadang kolah tu teluh, air tak cukup dua kolah dah ada. Tu katanya 12 ting minyak gas. Oh, dia buat gitu. Zaman dia ngaji gitu, bapa kata 2 kolah ni 12 ting minyak gas ya, tak ada awis. Dia kata 12 ting minyak gas. Mana lebih kurang itulah. Tu dia dia. Maknanya boleh ke tak 12 ting. Kolah hak dalam bilik air di minyak tu boleh ke tak 12 ting air. Pas kalau kolah tu teluh lebih pada 12 ting, pak air tu ada cukup ke tak? Dalam masa kita nak qada hajat tadi tu kadang-kadang air tak cukup 2 kolah. Lepas tu pergi mengecik. Ada masalah tu. Pergi mengecik air kita basuh banyak perkara lah. Kalau gitu nampaklah katanya kalau pergi renah pada tempat tak jambe tu bahaya. Kalau pergi sama pun dia bahaya tu sebab dia mengecik. Kalau hak mengecik je lakah pergi perak dia hak mengecik kan. Molek juga nak 1000 amaran tu dah. Kalau bak bersih tu dia dia. Molek di pom minyak ya. Lagu tu bagaimanakah babu? Lagu tu lagu royak tu kena beringatlah sebab kalau kita tengok dengan mata tak boleh, mereka tak tahu. Lepas tu bagi orang-orang cermat tu ya dak dah. Sebab apa? Kemungkinan ni orang panggil dia ngecik. Waktu kita basuh qada hajat tu dia mengecik. Kemungkinan tapi dia tak nampak je dia duk boleh gitu ya. Kalau nampak tak boleh. Pas kalau kita orang-orang hak cai berikan tu pula kalau kita pergi mengecikkan ya tak boleh sebab orang mari pula guna air hak mengecik kita tu sebab kita buat ngecik masuk le air tak siapa 2 kolah. Pas demo tu mari kita guna jadi banyak perkara. Molek kita lah dia buat dah. Tu dia dia buat dah orang panggil dia. Buat wis penuh lagi lah. Wis cukup lagi. Sepanjang nak wis lepas daripada orang nak cai berikan. Jadi kita orang royak ni ada ayah dia. Orang nak buat ni payah nak buat pound nak buat bukan harga murah sangat tu. Tu dia dia. Gini dah. Lagu tu lah weh. Kena dah nak riwayat tu. Hak bak cuci tu rasanya sungguh. Rasanya kalau kita adu dengan hak masjid juga cuci hak pam minyak parak. Bak kita duk temu-temu tu gitulah. Pas nak buat gana dah kan. Nak buat gana ya kita tak ada basuh diri nak pergi murih demo tu gitulah. Tu dia dah. Lagu tu lah kat hati dia. Lagu tu lah. Nampak dah lah. Maka untuk hari ni rasanya cukup dah lah. Nak bagi masa kerana setagi tu ada ngajar pula. Tu dia deh. Nak bagi masa sekarang dulu lah. Terima kasih banyak dan ucap jutaan terima kasih kepada yang ada on duit ke apa tu deh. Alhamdulillah. Semalam ni banyak juga ada orang tapi tak royak akal lah, tak royak jumlah lah, mana banyak. Lalu tu terima kasih jazakumullahu khaira fid darain. Lagu tu dah. Ya, untuk di hari ini saya sudahlah dengan lafaz yang mulia billahi taufiq wal hidayah wal inayah wan najatu minan nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.